Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan masuk kepada kuliah bab baru, iaitu bab 3. 3.0 Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara. Hari ini kita akan lihat kepada objektif pembelajaran 3.1 Konsep Keseimbangan Pendapatan Negara, di mana pelajar harus dapat menerangkan maksud keseimbangan pendapatan negara. Objektif yang kedua, pelajar dapat menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. Objektif pembelajaran yang ketiga, pelajar dapat menerangkan komponen AE, AS, J, dan W. Dan terakhir sekali, pelajar dapat menerangkan syarat umum keseimbangan pendapatan negara berdasarkan pendekatan AEAS dan JW. Bab 3, Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara mempunyai 4 subtopik utama. 3.1 Konsep Keseimbangan Pendapatan Negara. 3.2 Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara Ekonomi dua sektor. 3.3 Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara Ekonomi tiga sektor. Dan 3.4 Penentuan Keseimbangan Pendapatan Negara menggunakan pendekatan ADAS. Oke, mari kita lihat dahulu kepada konsep keseimbangan pendapatan negara sebelum kita tentukan ataupun kita menghitung keseimbangan pendapatan negara. Apakah maksud keseimbangan pendapatan negara? Keseimbangan pendapatan negara boleh didefinisikan dua pendekatan. Oke, dua pendekatannya. Pendekatan yang pertama kita panggil sebagai perbelanjaan agregat, penawaran agregat, di mana ia ditakrifkan sebagai satu keadaan ekonomi apabila perbelanjaan agregat sama dengan penawaran agregat, yaitu ASAE. Maka simbol yang kamu nampak ini adalah aggregate expenditure equal aggregate supply. Okay. Perbelanjaan agregat, aggregate expenditure, sama dengan penawaran agregat, aggregate supply. Itu keseimbangan pendapatan negara yang pertama. Okay, yang kedua, keseimbangan pendapatan negara ada pendekatan kedua, yaitu suntikan bocoran. Di mana satu keadaan ekonomi apabila suntikan sama dengan bocoran. Okay, so suntikan ni J, so madam rasa ialah inject lah, suntikan, dan bocoran tu withdraw lah. Nanti kita akan lihat kenapa dipanggil suntikan dan kenapa ialah bocoran dalam ekonomi tersebut. So ingat ya, untuk mencari keseimbangan pendapatan negara kita ada dua pendekatan, AS equal AE and J equal W. Pada tingkat keseimbangan pendapatan negara, tidak wujud lebihan atau kurangan AE ataupun AS. Maksudnya, AE memang equal AS lah. Kamu mau AE equal AS, AS equal AE pun boleh. It's up to you ya. Yang penting sama dengan. So, pada tingkat keseimbangan sama dengan lah. So, tidak wujud lebihan AE, lebihan AS ataupun kurangan AE, kurangan S tidak wujud. Okay, dan tingkat pendapatan negara tiada kecenderungan untuk berubah. So, pendapatan negara itu satu sajalah, satu tingkat pendapatan negara. Okay, so kita masuk kepada subtopik 3.2, penentuan keseimbangan pendapatan negara ekonomi dua sektor. Okay, ini ialah 3 objektif pembelajaran yang kita akan fokus. Okay, so yang pertama kita lihat dulu aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.
itu aliran pusingan pendapatannya? Aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan menunjukkan aliran aktiviti ekonomi dalam sebuah negara yang wujud di antara pelaku-pelaku dalam ekonomi. So, siapakah pelaku-pelaku ekonomi dalam dua sektor? Dalam dua sektor, kita panggil juga sebagai ekonomi tertutup. Kenapa? Sebab dia hanya mengandungi, meliputi ataupun terlibat pelaku pertama isi rumah dan pelaku yang kedua firma. That's why dikenali sebagai ekonomi dua sektor. Isi rumah dan firma sahaja tanpa campur tangan kerajaan. So, ingat ya, ekonomi dua sektor hanya melibatkan isi rumah dan firma sahaja. So, ini adalah raja dialah. Oke, raja aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor, di mana hanya wujud isi rumah dan firma, dua pelaku ekonomi. Oke, dan dia melibatkan pasaran barang dan pasaran faktor. Pasaran barang dan pasaran faktor. Oke, kita lihat. Oke, untuk anak panah ni, dia memang dua hala ya, dua hala. Oke, apabila isi rumah, ke firma, so first di bawah pasaran barang, dia melibatkan pasaran barang lah untuk isi rumah ke firma. Yaitu pertama perbelanjaan penggunaan. Perbelanjaan penggunaan. So, masih ingat aliran perbelanjaan penggunaan di bawah kaedah perbelanjaan consumption C, yaitu sebahagian daripada pendapatan yang diterima oleh isi rumah dibelanjakan ke atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. Berbelanja, perbelanjaan penggunaan. So, itu adalah isi rumah kepada firma. Di bawah pasaran barang, isi rumah berbelanja. So, apa yang firma dapat? Penerimaan bayaran lah. Oke, penerimaan bayaran. Yaitu bayaran yang diterima oleh firma daripada barang dan perkhidmatan yang dijual kepada isi rumah. Oke, sebagai balasan, firma arah aliran kepada isi rumah ialah pasaran faktor. Oke, di mana firma menggunakan faktor-faktor pengeluaran yang disediakan oleh isi rumah, seperti tanah, buruh, modal, dan usahawan. So, firma akan membayar pendapatan faktor, membayar faktor pengeluaran yang telah disumbangkan oleh isi rumah. Dan apa yang isi rumah dapat? Pendapatan faktor. Pendapatan faktor ialah bayaran faktor oleh firma kepada isi rumah melalui pasaran faktor sebagai ganjaran yang telah menawarkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. So, firma akan bayar sewa untuk tanah yang disediakan oleh isi rumah. Firma akan bayar upah dan gaji, di mana yang isi rumah sediakan buruh. Kemudian modal, akan dibayar pendapatan bunga, dan juga usahawan akan terima ganjaran untung. So, isi rumah melibatkan pendapatan faktor diterima dan juga membelanjakan pendapatan tersebut ke atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. Dan satu lagi sangat penting, yaitu aliran tabungan. Anda boleh nampak di sini, isi rumah menabung di institusi keuangan. Institusi keuangan bukan pelaku ekonomi ya, kelas. Isi rumah bukan pelaku ekonomi, tetapi dalam aliran pusingan pendapatan ini, dia memainkan peranan yang penting juga sebab isi rumah selain berbelanja, selebih duit tersebut akan ditabungkan di institusi keuangan. Dan tabungan ini ialah bocorannya. Kenapa? Sebab sebahagian daripada pendapatan faktor mengalir keluar daripada aliran pusingan pendapatan ke institusi keuangan sebagai
tabungan. So, menabung itu bocoran. Dia tidak akan menambahkan pendapatan negara. Nanti kita akan bincang kenapa menabung itu tidak boleh menambahkan pendapatan negara. Dan institusi keuangan pula akan buat pinjaman kepada usahawan bagi firma-firma untuk melakukan pelaburan. Pelaburan adalah suntikan. Kerana wang akan mengalir masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan untuk membiayai perbelanjaan pelaburan firma. So, boleh ingat, tabungan itu bocoran sebab dia tidak akan meningkatkan pendapatan negara. Tetapi pelaburan itu ialah suntikan akan meningkatkan pendapatan negara. So, itu adalah aliran pusingan pendapatan dan perbelanjaan ekonomi untuk dua sektor yang melibatkan isi rumah dan firma. Serta huraian dialah, huraian untuk arah aliran tersebut. B, kita akan lihat kepada komponen perbelanjaan agregat, penawaran agregat, suntikan, dan bocoran. So apa itu perbelanjaan agregat? Jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh unit ekonomi, yaitu isi rumah dan firma. Dalam dua sektor hanya wujud isi rumah dan firma. Penawaran agregat pula ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. Dalam bab 3 ni, jika anda nampak perkataan penawaran agregat, dia juga sama dengan kata nama keluaran negara, sama juga dengan kata nama pendapatan negara. Dia rujuk perkara yang sama, Seterusnya, pendekatan kedua dikenali sebagai suntikan bocoran. So, suntikan ialah aliran masuk pendapatan yang akan membesarkan saiz pendapatan negara. Dalam dua sektor, dia rujuk pelaburan. Manakala bocoran ialah aliran keluar pendapatan yang akan mengecilkan saiz pendapatan negara, yaitu tabungan. Pelaburan ini, kenapa dia suntikan? Sebab dia akan meningkatkan pendapatan negara. Kenapa boleh meningkatkan pendapatan negara? Sebab kita tahu bahawa pelaburan ini merujuk seperti firma membeli bahan mentah, membeli barang-barang modal baru, membina kilang. So, semua ini melibatkan proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Maka dia akan meningkatkan pendapatan negara, membesarkan saiz pendapatan negara. Tetapi bocoran iaitu tabungan. Kelas. Kalau duit itu kamu tabung, kamu simpan di bank, ada kaitankah dengan dalam peningkatan pengeluaran ataupun peningkatan pendapatan negara? Tidak ya, kelas. Menabung ni, kamu memang terima faedah. Sebab kamu menyimpan, kamu terima faedah. Faedah ini diberi oleh bank kepada pengguna adalah sebab tujuan untuk menarik ramai pengguna untuk menyimpan wang di institusi kewangan. Simpan di bank lah. So, faedah diberi adalah untuk menarik minat kamu menabung. Kenapa bank perlu anda menabung? Sebab dengan ada menabung, barulah bank ada modal untuk bagi pinjaman kepada pihak firma untuk melakukan pelaburan. So, walaupun faedah diberi, tapi itu untuk anda, untuk menarik anda untuk menabung. Tidak akan meningkatkan pendapatan negara. Tetapi setelah bank terima tabungan itu dan pinjamkan kepada firma sebagai pelaburan, itu baru sebagai suntikan, membesarkan saiz pendapatan negara. So, anda wajib ingat bahawa tabungan ialah bocoran dan pelaburan adalah suntikan. Maka, apabila kita membuat satu rumus untuk keseimbangan pendapatan negara, yang ini anda boleh tak payah tengok sebab sekarang kita di bawah dua sektor. Kita sekarang di bawah dua sektor ya, kelas. So, untuk dua sektor,
kita ada untuk keseimbangan pendapatan negara, kita ada dua pendekatan. Pendekatan pertama dikenali sebagai ASAE dan pendekatan kedua dipanggil sebagai JW. Okay. Untuk pendekatan agregat, kita panggil ini pendekatan agregat. So, rumus dia ialah, sila hafal, Y sama dengan C plus I. Y sama dengan C plus I. Ini rumus dia untuk menghitung keseimbangan pendapatan negara. So, kalau soalan tanya, hitung keseimbangan pendapatan negara menggunakan pendekatan agregat. So, kamu punya formula ialah Y equals C plus I. Nanti baru Madam ajar continue macam mana mau cari Y tersebut. Okay, kalau soalan tu berbunyi, hitung keseimbangan pendapatan negara menggunakan pendekatan suntikan bocoran. So, kamu punya rumus ialah I equal S. I equal S. Atau S equal I pun boleh, tidak masalah. Okay. Mostly Madam guna S equal I sebab Madam mau S ni di depan. Ada tujuan dia lah. Tapi tak kisahlah sebenarnya. I equal S, S equal I. Yang penting equal. Boleh ya? So, dua pendekatan bagi menghitung keseimbangan pendapatan negara. First one, Y equals C plus I. The second one is I equal S. Okay, so itu sahaja untuk kuliah hari ini. Thank you, class.